A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atiqullah bin Kasmi, I181029903. Saya merupakan pembentang pertama bagi tajuk kaedah kuliah yang ke-27, Ma haruma akhsuhu haruma i'ta'uhu. Sesuatu yang haram menerimanya juga diharamkan memberinya. Maksud kaedah. Dalam erti kata lain, ia merupakan apa sahaja yang haram diambil atau mengambilnya, haram juga hukumnya diberikannya kepada orang lain atau memberikannya. Ilahnya ialah kerana ia membantu ke arah perbuatan maksiat yang diharamkan. Contohnya memberi rasuah. Okey, seperti mana yang kita dapat fahamkan, yang haram mengambil juga haram memberikan. Seperti mana rasuah, contoh situasi seorang pemuda yang ingin ke luar daerah dalam tempoh PKPB, di mana adalah sepatutnya dia hendaklah duduk di rumah sahaja. Jadi untuk melepasi sekatan jalan raya oleh pihak polis, maka si fulan A ini menghulurkan sedikit wang sebagai rasuah kepada pegawai polis tersebut untuk melepaskannya. Ini menyebabkan jika polis itu menerima rasuah daripada si fulan A ini, maka polis itu telah mendorong ke arah kesalahan, iaitu melanggar peraturan. Sumber asal kaedah. Seperti mana yang kita tahu, yang sumber asal kaedah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 2. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Terjemahannya, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam melakukan dosa dan pencerobohan. Hukum furu'. Terdapat 6 hukum furu' daripada apa yang diharamkan menerimanya, haram juga memberinya. Yang pertama ialah memberi rasuah dan riba adalah haram. Pemberi, penerima dan mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut juga turut berdosa. Yang kedua ialah pelacuran adalah haram. Segala usaha yang menggalakkan dan mengambil hasil dari aktiviti pelacuran adalah haram. Seperti mana yang kita tahu, yang pelacuran ini merupakan suatu perbuatan maksiat yang haram. Contohnya, si fulan A, dia tidak melakukan aktiviti pelacuran, tetapi dia merupakan pemilik kepada rumah pelacuran tersebut. Memang dia tak melacur, tetapi disebabkan dia merupakan pemilik dan membenarkan aktiviti pelacuran itu berlaku, maka dia juga turut berdosa. Nombor 3, meratapi si mati atau jenazah adalah diharamkan. Memberi upah atau mengambil upah untuk meratapi si mati juga haram. Okey, seperti mana kita tahu, yang meratapi si mati adalah meratapi jenazah adalah diharamkan dan juga berdosa. Maka orang yang tak ada kena mengena dengan keluarga tersebut mengambil upah untuk meratapi si mati juga berdosa, kerana walaupun dia tak ada kaitan tapi dia melakukan dosa, dan keluarga memberi upah juga turut berdosa kerana mengupah orang yang luar untuk meratapi si mati, kerana meratapi si mati itu adalah berdosa. Okey, keempat, muzik yang melalaikan adalah haram. Yang mengambil upah atau yang memberi upah juga adalah haram. Okey, seperti mana yang kita tahu, contohnya lah muzik yang diharamkan contohnya DJ yang bekerja di kelab disco. Sememangnya muzik-muzik yang melalaikan itu adalah haram. Contohnya pemilik disco itu, dia tidak memainkan muzik, tetapi dia membayar upah kepada DJ untuk memainkan muzik. Maknanya DJ itu berdosa kerana memainkan muzik yang melalaikan. Pemilik disco juga berdosa kerana membayar upah untuk DJ untuk memainkan muzik yang melalaikan tersebut. Okey, yang kelima adalah memberi upah kepada sihir, nujum dan tilik nasib adalah diharamkan. Okey, kita semua tahu yang sihir adalah haram. Jadi kita
yang tidak mengamalkan sihir tetapi kita memberi upah kepada tukang sihir untuk menyihir orang lain, kita juga turut berdosa kerana uh, kerana bertolong-tolongan dalam melakukan maksiat. Pengecualian daripada kaedah. Terdapat 5 pengecualian. Yang pertama adalah orang yang dizalimi. Harus untuk orang yang dizalimi memberi rasuah kepada hakim untuk mendapatkan kembali haknya. Macam itulah. Yang kedua adalah yang pertama orang yang dizalimi. Harus untuk orang yang dizalimi memberi rasuah kepada hakim untuk mendapatkan kembali haknya, tetapi hakim tetap haram mengambilnya dan wajib mengembalikannya kepada pemberinya berdasarkan kaedah ad-darurah tabi'u al-mahzurah. Keadaan darurat mengharuskan tegahan. Yang kedua ialah memberi bayaran untuk membebaskan tawanan. Di sini tidak dikira sebagai rasuah kerana membayar wang tebusan untuk seseorang tawanan adalah lebih baik daripada mengelakkan nyawa orang yang ditawan itu melayang. Yang ketiga ialah memberi bayaran kepada perampas harta. Si pewasiat yang bimbang hartanya dirampas harus memberikan rasuah kepada perampas untuk menyelamatkan harta yang diwasiatkannya. Yang keempat, memberikan bayaran kepada orang yang dikhawatiri mengkhianati. Hukum memberinya adalah harus, namun hukum orang yang mengambil bayaran itu adalah haram. Yang kelima ialah memberi bayaran untuk menyelamatkan umat. Hakim atau kadi yang layak harus memberikan bayaran kepada pemerintah demi mengelakkan jawatan tersebut jatuh ke tangan orang jahil dan fasik. Ini bagi mengelakkan orang yang jahil dan fasik berkuasa dalam menentukan dalam hal-hal agama. Namun sultan atau pemerintah haram untuk mengambil pemberian rasuah tersebut daripada hakim atau qadi yang selayaknya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nazir Mubin bin Ahmad Yani, I172021882. Saya akan menyambung pada bab kaedah ke-27. Kita terus kepada kaedah pecahan. Ma haruma fi'luhu haruma talabu. Yang bermaksud apa yang haram mengerjakannya, haram memintanya. Kita terus kepada huraian kaedah. Huraian yang pertama, syarat tidak membenarkan seseorang itu media nilai saja dalam perkara haram dan maksiat. Maksudnya di sini seseorang itu tidak dibenarkan untuk membuat maksiat. Tak kisahlah maksiat yang menyebabkan boleh bertambahnya dosa terhadap diri seseorang, kita tidak dibenarkan langsung. Yang kedua, sesiapa melihat sebarang kemungkaran atau maksiat dan tidak berusaha untuk menolak dan menghindarkannya serta tidak membencinya, dia dianggap berdosa. Yang kedua ni lebih kepada orang yang kedua. Yang mana orang kedua tu, jika dia melihat si A tu buat maksiat, tapi yang si B ni membiarkan saja tanpa mengambil tindakan untuk menghalang atau sebagainya, maka ia pun dianggap berdosa juga. Yang ketiga, dosa yang lebih besar jika seseorang itu meminta supaya dilakukan dan mengharapkan berlakunya suatu kemungkaran atau maksiat tersebut. Baik, yang ketiga ni, contohnya si A suruh si B ni untuk melakukan satu maksiat. Contohnya macam berzina atau sebagainya lah. So, dosa si A tu lebih besar daripada si B. Kita pergi kepada hukum furu'. Seseorang menyuruh orang lain melakukan maksiat atau jenayah, ia juga dikenakan hukuman dan berdosa akibat daripada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang yang disuruh. Menyuruh orang lain melakukan maksiat tersebut adalah haram. Ni hukum furu' ni sama masuk dengan huraian kaedah yang ketiga tadi, yang mana si A menyuruh si B untuk melakukan maksiat dan si B pun melakukan maksiat, maka si A tu hukum dia lebih besar daripada si B. Maksudnya kat sini si A tu haram atau kata lain lebih berdosa. Seterusnya kita pergi kepada pengecualian daripada kaedah. Pendakwa boleh meminta orang yang didakwa bersumpah
bagi menyekat orang yang didakwa itu berbohong. Ini kerana pendakwa berkata benar tetapi tidak mempunyai bukti. Contohnya macam kat sini kita boleh kaitkan dengan hutang. Hutang, si A memberi hutang kepada si B dan si B ni okey, dia macam ni, nak faham. Okey, si A bagi hutang dekat si B tanpa ada perjanjian yang mengatakan bahawa si A ni beri hutang kepada si B. Okey, tanpa ada perjanjian ataupun bukti lah kan. Okey, si B ni tidak mahu membayar, maka si A ni dia mendakwa. Maksudnya membawa kes ni kepada pihak atasan yang mengatakan bahawa si B ni tidak mahu membayar hutang-hutang si A. Okey, maka si B ni berbohong yang mengatakan bahawa si B ni tidak meminta, orang kata, tidak berhutang dengan si A, dan si A ni menegakkan keadilan terhadap diri dia lah, sebab dia telah bagi hutang kepada si B. Maka perkara ni tidak akan berlaku kerana tiada bukti yang mengatakan bahawa si A ni memberi hutang kepada si B. Okey, seterusnya, harus meminta jizyah dari orang kafir zimmi jika jizyah itu kemungkinan dapat menghapuskan kekufuran dengan memeluk Islam. Di samping itu, haram bagi mereka untuk bayar jizyah jika ia hanya tiket untuk berurusan ke atas kekufuran. Dekat sini kita ada 2 poin, yang mana harus meminta jizyah daripada orang kafir. Maksudnya satu negara Islam boleh meminta jizyah kepada orang kafir zimmi yang mana kafir zimmi ni tidak, yang mana kafir zimmi ni jika ia tidak melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan kerosakan terhadap negara Islam tersebut. Baik, yang kedua ni, haram bagi mereka untuk bayar jizyah jika ia adalah tiket untuk berurusan di atas kekufuran ni. Yang kedua ni, kafir dia lebih kepada untuk orang kafir zimmi ni, yang mana bagi orang kafir zimmi ni, mereka ni haram untuk bayar jizyah terhadap negara Islam jika orang kafir zimmi ni dia ada niat untuk terus berada di atas kekufuran. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pementah yang sebelumnya. Terutama sekali izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Afzal bin Zakir Hussein. Nombor matrik I17202167. Okey, saya akan menerangkan kaedah yang ke-28, iaitu yang sibuk tidak boleh disibukkan lagi. Okey, kita pergi kepada huraian. Apa yang nak dihuraikan tentang yang sibuk tidak boleh disibukkan lagi ni? Okey, sesuatu yang menjadi tumpuan sesuatu perkara tidak boleh menjadi tumpuan untuk sesuatu yang lain. Okey, orang yang dah ada urusan tidak boleh dibebani. Kita tinggal boleh kat situ, tidak boleh dibebani dengan urusan yang lain. So, maksudnya kat sini, jika sesuatu perkara tu dia dah ada sesuatu perjanjian, maksudnya apa-apa perjanjian dah, apa-apa akad, kita tidak boleh nak letakkan perjanjian atau akad yang lain tentang perkara yang sama tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada rumusan. Apabila sesuatu itu telah diakadkan, tidak boleh dijadikan objek untuk akad yang lain. Okay, saya bagi contoh frontliners kita ambil salah satu frontliners kita, doktor ataupun orang yang bekerja dekat hospital tu, nurse lah, senang cerita nurse. Okay, nurse tu dia dah berakad untuk jadi nurse untuk ubat orang yang sakit, kita tolong orang yang sakit. So, kita tak boleh bagi akad yang lain untuk dia buat kerja lain. Faham tak maksud guys tu? Saya rasa faham kot, tak susah pun. Poin seterusnya ialah satu objek untuk satu akad. Satu objek untuk satu akad. Maknanya kat sini satu perkara tu untuk satu akad je. Kenapa dia tak boleh buat untuk akad yang lain? Sebab masih terikat dengan akad yang pertama. Sebab tu
kita tak boleh nak jadikan sesuatu perkara tu dua akad. Maafkan saya tersyasyul. Okey, kita pergi kepada hukum furuk. Poin pertama untuk hukum furuk ni, gadai sesuatu barang untuk dua hutang yang berlainan. Maksudnya kat sini, kita tak boleh nak gadaikan sesuatu barang tu, sesuatu objek tu untuk dua hutang yang berlainan. Contohnya, saya gadaikan phone saya dekat si A ni. Dalam waktu yang sama, saya gadaikan phone ni dekat B pula. So tak boleh sebab ada dua akad kat situ. Okay, yang kedua, jual beli terhadap sesuatu barang dan sewa akan manfaatnya. Contohnya macam saya beli suatu benda ni, bukan. Contohnya, maksudnya kat sini, jual beli tu, barang tu dia jual, dalam masa yang sama barang yang sama tu disewakan dekat orang yang lain. So tak boleh kat situ sebab ada dua akad. Okay, yang ketiga, perjanjian untuk mengupah melakukan sesuatu tidak boleh diupah untuk buat pekerjaan yang lain. Sebagai contoh macam yang saya cakap Nes tadi tu lah. Boleh faham kot. Tak apa, biarkan motor tu lalu. Seterusnya ialah pengecualian. Kaedah yang ke-28 ni, iaitu sibuk. Yang sibuk tidak boleh disibukkan lagi ni, dia ada pengecualian dia. Okey, yang pertama, Imam Ar-Rafi'i berkata, sewa rumah dan gadaikan rumah tersebut. Maknanya benda ni dikecualikan. Kalau orang tu dia sewa rumah dia, rumah yang dimiliki tu dia sewa, dalam waktu yang sama dia buat perjanjian untuk menggadaikan rumah tu. Yang kedua ialah sewa tanah dan gadaikan tanah. Menurut buku yang saya rujuk, maksud sewa tanah dan gadaikan tanah ni sebab dia dua perkara yang beza tau. Sewa tanah ni macam untuk dapatkan manfaat, dan gadaikan tanah ni untuk dapatkan benda yang lain. Okey, seterusnya ialah suami menyewakan isterinya untuk menyusukan anak. Maksudnya kat sini, kenapa suami menyewakan isteri tu? Sebab kadang ada masa-masa yang suami tidak boleh bersetubuh dengan isteri. Dia kan ada tempoh haid semua tu kan. So waktu tu kan suami tak boleh nak bersetubuh dengan isteri. Itulah disebabkan pengecualian antara pengecualian yang boleh dikecualikan. Okey, terima kasih. Itu saja pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairil Anwar bin Muhammad Seman akan menyambung pembentangan rakan saya dengan membentang kaedah yang ke-29, iaitu Al-Mukabbaru la yukabbaru, yang bermaksud yang sudah diperbesar tidak dibesarkan. Jadi maksud kaedah ini ialah sesuatu perkara yang sudah sampai kepada tingkat yang tertinggi tidak boleh lagi kita perbesarkan atau kita tingkatkan. Dalam buku teks, kalau ada buku teks boleh rujuk pada muka surat 451. Kaedah ini membawa maksud terhadap sesuatu perkara yang sudah dibesarkan atau ditingkatkan hukumnya sampai ke tingkat yang tertinggi. Waktu itu ia tidak boleh lagi ditingkatkan atau ditambah atau diperbesar daripada hukum yang ada di bawahnya. Dengan maksud kata lain, ia sesuatu yang telah diberatkan, ia tidak boleh diberatkan lagi. Kalau nak lebih faham tentang hukum ni, maksud kaedah ni ialah kita tengok pada hukum furuk dia. Dia bagi contoh pada najis kerana jilatan anjing disyaratkan membasuh 7 kali. Salah satu daripadanya dengan air bercampur tanah. Oleh itu padanya tidak lagi diutamakan membasuh dengan 3 kali sebagaimana yang disunatkan atau disyariatkan ketika membasuh najis pertengahan, iaitu najis mutawasitah yang lain seperti kencing ataupun nanah. Jadi kita tahu najis ni ada 3 pecahan, iaitu muhaffafah, mutawasitah dan mughallazah. Jadi dalam membasuh najis mughallazah ni kita disyariatkan membasuh 7 kali, dan sekali daripada 7 basuhan tadi hendaklah dengan air tanah. Sekali daripada 7 basuhan hendaklah dibasuh dengan air
yang dicampur dengan tanah. Jadi najis mutawasitah pula yang disebut tadi, sekiranya najis itu ialah najis ain yang nampak pada zahirnya, barulah kita basuh sehingga hilang tanda-tandanya. Sekiranya sekali basuhan saja dah hilang tanda-tandanya, maka disunatkan kita untuk mengulangi basuhan tadi sehingga 3 kali. Tapi dalam isu ni, kita tahu najis mughalazah ni adalah najis berat seperti jilatan anjing. Jadi sudah tentu cara kita membasuh najis yang lebih berat itu lebih susah, lebih complicated berbanding pada najis-najis yang lain. Jadi tak perlu kita nak ulang 3 kali seperti mana kita membasuh najis mutawasitah. Dan seterusnya kita tengok pada contoh lain dia, sumpah yang telah dikuatkan dengan penyaksian terhadap Allah sudah tidak ada lagi penguat lain selainnya, iaitu tidak disyariatkan dengan memberatkan sesuatu sumpah dengan sumpah. Kita tengok sumpah yang telah dikuatkan dengan penyaksian terhadap Allah ni selalu kita nampak dalam mahkamah, selalunya bersumpah atas nama Allah. Jadi apabila seorang itu bersumpah atas nama Allah, maka tak ada lagi sumpah yang lebih besar ataupun penguat lain selain daripada nama Allah itu. Kita tengok pada kaedah pecahan dia, kaedah pecahan yang terhasil daripada kaedah kuliah tersebut ialah ada tiga yang berlaku dalam kaedah bahasa Arab, iaitu al-jam'u yujuzu jam'ahu marratan thaniyatan bisyartin alla yakunu ala siratin muntahil jumu'. Maksudnya sesuatu lafaz jamak harus dijamakkan buat kali kedua dengan syarat tidak dibina atas sirah muntaha al-jumu'. Jadi contohnya ialah kita boleh tengok contoh bawah tu ialah lafaz benda yang sudah membawa maksud banyak itu dapat diperbanyakkan lagi, yang mana antara lainnya juga ialah dikenali dalam bahasa Arab dengan jam al-jawami. Contoh perkataan suyuf yang bawa maksud pedang, pedang-pedang, jamak kepada pedang iaitu suyuf, pedang-pedang, kita boleh tambahkan lagi dengan jam al-jawami iaitu asyaf yang bermaksud pedang yang sangat banyak. Tetapi dia kata tidak dibina atas sirah muntaha al-jumu'. Apa dia maksud sirah muntaha al-jumu'? Yang setahu saya sirah muntaha al-jumu' ni ialah perkataan yang boleh dijamakkan dengan sirah muntaha al-jumu' ni, perkataan setiap isim yang ada mempunyai 4 ataupun 5 perkataan asal. Contohnya dirham dan dinar. Perkataan macam ni kita tak boleh nak gunakan, kita tak boleh nak apply lagi kaedah yang pecahan kaedah yang pertama ni, sebab dia tak boleh lagi nak dijamakkan buat kali kedua. Maksudnya dirham, dinar tak boleh lagi. Dia contoh-contoh perkataan yang di bawah siratul muntaha al-jumu'. Seterusnya ialah kaedah kedua ialah al-musagharu la yusagharu, yang sudah dikecilkan tidak dikecilkan lagi. Kita tengok contoh dalam buku teks mengatakan buhairah iaitu tasik ataupun numair iaitu harimau kecil. Perkataan ini dah menunjukkan kepada perkara yang paling kecil. Maksudnya numair itu harimau yang kecil. Tak ada perkataan lain lagi yang membawa kepada harimau lebih kecil daripada numair. Tu. Dan kaedah yang ketiga hasil daripada kaedah ni tadi ialah al-mu'arrafu la yu'arrafu, yang sudah dimakrifatkan tidak lagi dimakrifatkan, iaitu yang sudah diketahui dan dikenali itu tidak boleh lagi diperkenalkan. Lantaran itulah dalam kaedah bahasa Arab dan berdasarkan kaedah tersebut tidak boleh lagi memasukkan alif lam terhadap nama khas atau alam. Contohnya perkataan Ahmad serta sesuatu yang disandarkan kepada yang lain atau mudhaf. Contohnya jawaz al-safar. Jadi dekat sini kita boleh tengok
kaitan yang rapat antara kaedah-kaedah fiqh dengan bahasa Arab. Tu sebab ramai ustaz-ustaz kita pesan, kata bahasa Arab ni penting untuk belajar agama. Jadi kalau kita tak menguasai bahasa Arab, kita akan bermasalah lah untuk faham semua ni. Jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amir Hamzah bin Zakaria, nombor metrik I171011981. Seterusnya saya menyambung perbincangan kita berkaitan dengan kaedah kuliah yang ke-30, iaitu man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi, yang memberi maksud sesiapa yang menyegera mendapatkan sesuatu sebelum tiba masa, dihalang memperolehinya. Kaedah kuliah ini mempunyai ikatan dan juga kaitan yang kukuh dengan qaidatul usuliyatul ammah, yakni sadd zara'i, yang bermaksud menyekat jalan-jalan kerosakan. Kaedah kuliah yang dibincangkan di atas bermaksud sesiapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu yang belum tiba masanya akan menanggung akibat tidak akan mendapatkannya atau tertegah memperolehi manfaat yang ia berhak diperoleh sekiranya ia bersegera. Kaedah ini bertepatan dengan as-siyasatu syari'iyah yang mencakupi ruang dalam mencegah sesuatu kejahatan daripada berlaku atau sebagai menutup jalan bagi kemungkinan berlakunya sesebuah kejahatan. Dalam konteks tersebut, terhalang atau tertegahnya hak yang seharusnya diterima oleh seseorang kerana ia melakukan perbuatan untuk mendapatkan hak tersebut sebelum tiba masanya. Hikmah kaedah tersebut adalah untuk mencegah daripada berlakunya khianat dan juga kezaliman terhadap manusia dan memelihara hak manusia. Kaedah yang dibincangkan di atas mempunyai beberapa kaitan, yakni yang di mana telah dijelaskan oleh seorang qadi agung, yakni Iman Al-Bulqini, daripada bapanya yang mana terdapat kaedah lain yang mempunyai kaitan dengan kaedah kuliah di atas. Yang pertama, man ista'jala syai'an qabla awanihi wa lam takun al-maslahah fi thubutihi uqiba bihirmanihi. Sesiapa yang berusaha mendapatkan sesuatu sebelum masanya, tidak untuk mencari kemaslahatan dalam penetapannya, akan menerima akibat. Sebaliknya, ia terhalang memperolehinya. Kedua, man ista'jala akhirus syar'i yujazi biraddihi. Sesiapa yang bersegera daripada apa yang ditetapkan oleh syarak, ia diberi ganjaran ditolak atau tidak dapat. Di antara hukum furuk yang dapat dibincangkan dalam konteks kaedah yang ke-30 ini adalah dalam hukum perwarisan. Harta dibahagikan setelah pewaris meninggal dunia. Sekiranya seseorang ahli waris tergesa-gesa untuk mendapatkan harta pusaka itu dengan cara membunuh pewaris tanpa alasan yang sah di sisi syarak, maka ia ditegah daripada mendapatkan bahagian daripada harta perwarisan tersebut. Kedua, seseorang yang menunaikan salat fardu sebelum tiba waktunya, maka salatnya tidak sah. Yang seterusnya, seseorang yang berbuka puasa sebelum terbenamnya matahari, maka terbatallah puasa tersebut. Sekian daripada saya. Kepada pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Ilyas, nombor metrik I171011802. Saya ingin menyambung pembentangan yang bertajuk pengecualian daripada kaedah. Semua pengecualian ini ada 13. Jadinya daripada 13 pengecualian ini akan menyebabkan hukum furuk yang akan berlaku dikecualikan. Yang pertama adalah hamba al-walad. Hamba al-walad ialah hamba perempuan yang telah disetubui oleh tuannya, yang menyebabkan hamba itu telah melahirkan anak yang telah membunuh tuannya. Walau bagaimanapun, ia tetap dikira merdeka dengan kematian tuannya itu
Kerana syarat untuk merdeka bagi al-walad ialah selepas kematian tuannya tanpa menilai cara atau bentuk kematian tuannya dan tanpa perlu ditinjau dari sudut siapa yang membunuhnya. Yang kedua pula ialah hamba mudabbar atau al-mudabbar. Maksudnya ialah hamba yang telah dijanjikan dengan kemerdekaan oleh tuannya selepas kematian tuannya. Jadi hamba tu dia pergi bunuh tuan dia, dan hukum yang berlaku, hamba itu tetap mendapat kemerdekaan kerana ia tidak perlu melihat kepada wasilah atau bentuk dan cara tuannya mati. Yang ketiga pula ialah penerima wasiat yang telah membunuh pewasiat. Maksudnya di sini ialah menurut pendapat Imam Al-Haramain dan Ar-Ruyani, sekiranya penerima wasiat telah membunuh pewasiat, penerima wasiat itu akan tetap berhak mendapat harta atau barang yang akan diwasiatkan itu. Hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Nawawi dalam Ar-Rawdah dan Syekh Al-Khatib Al-Syarbini dalam Mughni Al-Muhtaj. Yang keempat ialah suami yang tidak menjalinkan hubungan yang baik dengan isterinya dengan niat suami itu ingin mewarisi harta isterinya. Menurut pendapat yang lebih sahih, suami tersebut akan tetap dapat mewarisi harta isterinya dan tidak akan terhalang. Yang kelima pula ialah suami yang tidak menjalinkan hubungan yang baik dengan isterinya dengan niat suami itu ingin mendapatkan tebus talak atau khuluk. Menurut pendapat yang lebih sahih, tebus talak itu akan tetap terlaksana. Yang keenam ialah wanita yang meminum atau makan ubat supaya ia berhaid atau keluar darah nifas. Maksudnya di sini ialah sekiranya seseorang wanita itu meminum atau makan ubat supaya ia berhaid atau keluar darah nifas, menurut apa yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Nawawi dalam Ar-Rawdah, ia tetap tidak wajib menggantikan sembahyang sepanjang tempoh haid dan nifas tersebut. Yang ketujuh, sekiranya seseorang penjual yang menjual hartanya sebelum cukup haul atau tempoh berzakat, maka tetap sah jual beli tersebut. Nombor 8 ialah seseorang yang sengaja membatalkan puasa Ramadan untuk melakukan persetubuhan. Maka hukum furuk yang berlaku ia akan dikecualikan, iaitu ia tidak perlu membayar kafarah. Nombor 9 ialah seorang yang makan ubat atau minum ubat sebelum menjelang fajar bulan Ramadan dengan tujuan supaya ia sakit. Lepas tu selepas fajar menjelang, orang tu benar-benar sakit, maka pada hari itu dia dibenarkan untuk tidak berpuasa dan harus baginya untuk berbuka. Nombor 10 ialah seorang isteri yang memotong zakat suaminya. Menurut pendapat yang lebih sahih, isteri itu tetap berhak mendapat khiyar. Nombor 11 ialah seorang penyewa yang meruntuhkan atau merobohkan rumah yang hendak disewakan. Menurut pendapat yang lebih sahih, penyewa itu tetap berhak mendapat khiyar. Nombor 12 ialah seseorang yang mencukakan arak tanpa memasukkan suatu bahan. Maksudnya di sini ialah jika seorang itu mencukakan arak tanpa dia itu memasukkan suatu bahan ke dalam arak itu, contohnya dia pindahkan daripada tempat panas ke tempat yang teduh atau sebaliknya, maka arak itu tetap dikira suci. Yang terakhir ialah seseorang isteri yang merdeka membunuh diri sebelum suami menyetubuhinya. Hukumnya di sini ialah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Nawawi dalam Ar-Rawdah, serta menurut pendapat yang lebih sahih, walaupun isteri itu telah membunuh diri,
suaminya wajib memberikan mas kahwin kepada isterinya itu. Itu sahaja daripada saya selaku pembentang yang terakhir. Kami minta maaf sekiranya ada segala kekurangan sepanjang menjalankan pembentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.